Inilah yang kita bawakan bersama narasumber kita yang sudah pun bersedia untuk menjelaskan topik yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kita boleh perkenalkan tetamu kita. Yang Mulia Puan Haslina binti Taib, beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif bagi Dynamic Technologies, dan juga kita ada Yang Mulia Puan Hajah Noraini binti Haji Sulaiman. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Urusan 1 BIBD, dan kita sudah pun ada dua narasumber kita ni. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulakan dengan Puan Haslina mengenai objektif forum fintech ni. Apa sebenarnya? What is it all about? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for getting us on board dari ASEAN Business Council. Roundtable Fintech ini akan diadakan dalam masa bulanan ini, 30 hari bulan Ogos. Dan ianya berdasarkan daripada paradigma yang baru, new paradigm shift, manakala proses kedua-dua sistem yang merupakan back-end dan sistem pembayaran yang front-end akan dimajukan lagi. Dan secara praktikal bolehlah dipahami platform ini seperti mobile, men-scan kod pembayaran, front-end, capturing device, dan engine di belakang itu yang memproses segala bank-bank itu, iaitu mekanisme di belakang lah, sama ada ia diproses dari bank punya sistem, servis pemindahan wang, dan bagaimana central bank exchange ini dapat mengkosongkan, menjelaskan intertransfer at the back end of the banking system itself. Dengan secara praktikal, salah satu yang dihadapi oleh perniagaan di ASEAN Tenggara ini adalah untuk menjawab soalan bagaimana kita boleh menghadapi terus maju ke norma yang baru yang kita terpaksa menghadapi dalam situasi COVID-19 dan inovasi yang terbaru. So selalunya segala payment system itu diproses di belakang engine, termasuk dalam bank-bank besar, segala central bank apa. Ini segala platform to platform orang pakai scan apa ni yang platform baru itu. So kita ni mesti membincangkan lah dan supaya berkomunikasi dengan antara satu sama lain di dalam dunia fintech inilah. Artinya jadinya menyorang kalau macam SME segala perusahaan kecil apa tu, jadinya dapat orang membayar sedikit saja berapa mahal sekiranya. So all the new platform now which is very innovative can actually allow platform to platform. Orang bercerita komunikasi dari platform ke platform. Secara pantas. So dia payah memasuk lagi. Ya, secara pantas. Jadinya ada inovasi, dia lagi payah diorang kan minta dari back end itu. Jadinya diorang menyuruh back end ini supaya mencapatkan supaya dapat ditangkap masuk dari back end itu membuat capturing trading system itu. Apa yang kalau saya mungkin adakah ini artinya kita ni we are cutting the middleman. Kita ni ada lagi ada orang tengah. Atukah maksudnya atau macam mana tu, Puan? Ya betul. Dia sebenarnya macam memakai middleman. Lurus tu dalam dunia ni orang blockchain, masa ni orang bercakap dengan blockchain, banyak segala middleman, middle layer apa ni ditutup. Bukannya ditutup lah, macam you cut it off. But as a regulator, as a policy, they do need to see the transaction kan. Kalau tidak, ada yang grey market, mesti jadi capture lah untuk keselamatan. Betul. Apa sebenarnya pentingnya untuk ketani di Brunei dan juga di negara ASEAN, kepentingan ketani untuk mengetahui tentang fintech ni, financial technology atau kemajuan ni? So masa ni segala fintech ni yang kita tadi fintech adalah untuk mengimbasi polisi yang cukup progresif. Di ASEAN Tenggara ni kita mesti ada banyak teknologi baru. Orang memakai mobile phone ini banyak senang orang kan memproses segala payment itu. Jadinya yang dibincangkan dalam ASEAN Tenggara fintech ini kemunculan teknologi baru ini untuk diuruskan dengan secured, secara secured.
segala macam sekiranya kalau if I transfer money Arab sekitar, jadinya kalau dah ada lagi di capture di belakang atau kita takut dia tuan dah ada security, dah ada macam insurance yang kalau lepas segala pembayaran itu macam mana kalau macam kena it's not really to the right person ataupun orang Brunei tadi kena buyuk so there isn't any fallback ni orang. So masa ni dalam membuat segala polisi itu ada kegunaan sandbox untuk melaksanakan ujian program-program dan kod-kod yang belum diuji atau segala platform ni. Kalau ada platform baru, diorang memakai sandbox tu. Artinya diorang masukkan segala program itu, membuat program inovasi itu dalam satu macam diorang environment yang selamat dulu, dikeluarkan dulu, and then mekanisme security dicek, solution itu kerentakannya sebagai solution vulnerabilities-nya, supaya macam orang approach penggunaan pembayaran baru atau segala orang dia lagi di bank counter, but it's actually on the platform. Orang dalam segala telefon ketanya itu dicek di persekitaran dan terkawal untuk in a control environment. So that's the idea. A lot of negara-negara di ASEAN ni segala kalau macam pembayaran baru itu ditaruh ada sandbox, dicek dulu oleh regulators. For example, they can check the vulnerability. Kadang-kadang segala hackers segala orang membuat segala platform baru-baruan supaya lebih selamat. Dicek tu dalam masukkan sandbox supaya dapat selamat. So jadinya yang dicakapkan dalam ASEAN Business Council ni merujukan kepada ASEAN the leaders segala Ministry of Economy, segala kewangan, segala persekitaran security. It's the policy yang baru mesti ditentukan yang tapinya jangan juga macam rigid but very progressive. Sebabnya teknologi kita ini sentiasa bertukar. Jadinya we need a policy that's quite progressive. Seperti apa yang Puan katakan tadi, ia adalah sesuatu yang dynamic, adalah sesuatu yang sentiasa bertukar ni. Dan apabila sesuatu yang bertukar ni membuatkan kita ni so happy ataupun so excited dengan perkara-perkara ni. Dan memang perkara ni adalah perkara baru di negara kita ni, relatively very new. Dan ingat orang, dah ada banyak orang tahu. But what are you most excited about? Apa yang membuatkan agaknya orang-orang kita ni akan tertarik dengan teknologi fintech ni? Sorry, so teknologi fintech ni sebabnya kalau macam segala SME ini sebenarnya untuk focusing untuk SME itu jadinya yang membagi exciting ni ialah kemurahan membuat transaction, right? So dari bank in the past kalau macam transaction ke luar negeri atau apa macam you have to pay transaction fee, overseas fee. But satu, yang kedua kalau macam sekiranya dalam antara macam excitednya sekali kalau macam antara ketani kan musim COVID ada middleman maksudnya, or even the COVID itself, dia macam menjangkit. Kalau macam there is a virus going on, you don't have to actually, you don't have to use money transfer. But tapinya persekitaran fintech ni, kalau kita ni ada telefon, one platform application, membayar ke platform to another, whether di nation ataupun di luar negeri, di luar orang kalau macam take away, you don't have to meet that person. But apalagi di overseas, so those are the things that we are excited about. So macam segala stakeholders ni seperti bank, seperti central bank, seperti segala startups and seperti segala orang-orang regulators berkumpul berbicara untuk membincangkan segala perniagaan yang the new normal ni. So because we without this conversation, the pembayaran yang new platform ni will still happen. Orang tapinya tidak ada orang memprotect segala ketanian ni. Kalau sekiranya duit itu hilang, tersingkir arah lain, kena hack dia, kena oleh bukannya orang punya disampaikan itu, bukan orang yang akan disampaikan itu. Okeylah kalau ketani macam dalam negeri Brunei ni, or small nation, you can actually go to their house, look for them. But things like
macam keluar negeri atau mana kita ni kan you chase after them, you can't. So you need to have a policy for these platform baru ni. Dan bank juga, my colleague Chandra ini will actually explain. Bank pun mendengar juga segala perubahan-perubahan ni, inovasi yang baru-baru ni. So macam musim kedua ke chairmanship di Thailand hari tu, diorang membincangkan digital trade connect. Artinya dalam segala digital trade connect ni yang bercerita pasal kalau transferring segala goods and services cross border. Apa yang kita ni punya tax apa. Sekali musim dalam perbincangan itu ada orang membincangkan pasal pembayaran belanja. So it's a very popular topic for everyday businesses. Dan orangnya kita ucapkan, okay lah, you have to pay trade kerana dan kita ucapkan terima kasih kepada Puan. Dan sekarang kita berpindah pula dengan narasumber kita ni. Ya, Puan Hajah Nuraini ya. Tadi Puan Haslina juga menyebut ya mengenai dengan perbincangan kita mengenai dengan keuangan ini. Jadi mungkin Puan Hajah Nuraini, apakah antara matlamat BIBD ya dalam mendukung usaha kerajaan dalam mensejajarkan celik keuangan secara digital? Silakan Puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Barangkali sebelum menjawab soalan itu, secara ringkasnya apa ni financial literacy atau celik kewangan ini ialah mempunyai skill dan juga pengetahuan mengenai hal kewangan untuk mengambil keputusan ataupun decision secara confident dan efektif demi kepentingan individu, keluarga dan juga komuniti ya. Jadi macam kalau kan menyimpan duit kah ataupun meminjam wang kah, jadi kenapa decision itu dibuat. Jadi BIBD sentiasa mendukung usaha kerajaan dan juga pengawal selia institusi kewangan iaitu Financial Institution Regulator bagi Brunei iaitu Brunei Darussalam Central Bank dalam memperbaiki tahap celik kewangan atau financial literacy di kalangan orang-orang Brunei. Financial literacy perlu kita tingkatkan bagi membantu negara mencapai wawasan 2035 bagi matlamat penduduk yang berpendidikan, kualiti hidup yang tinggi dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Bagi BIBD pula, kami ingin agar financial literacy ini akan membuka pintu supaya kesemua orang dapat merasai dan dapat menggunakan kemudahan perbankan, tidak kira dan tidak terhad sahaja kepada orang-orang yang mempunyai financial resource. Untuk dalam mengambil pendekatan untuk meningkatkan financial literacy ini ada dua cara, iaitu satu cara tradisi iaitu face to face masa ini belum dapat dibuat bersemuka dengan mengadakan jerayawara di mana orang-orang kami akan mengagar institusi sekolah-sekolah, institusi pengajian tinggi, jabatan kerajaan dan juga swasta untuk memberikan kesedaran mengenai pentingnya menguruskan kewangan katanya. Selain jerayawara, diusahakan juga kami menyertai juga National Savings Day ataupun Hari Menabung Kebangsaan dan Global Money Week yang diadakan setiap tahun oleh our regulators BDCB. Jadi pendekatan kedua adalah secara digital di mana pendidikan ataupun awareness mengenai kewangan kami lakukan melalui media sosial. Jadi sebagai contoh BIBD Securities iaitu anak syarikat kami memberikan info mengenai simpanan dan pelaburan serta ciri-ciri simpanan, produk simpanan, ciri-ciri produk pelaburan, perbezaannya, risikonya. Dan selain itu juga kalau kita ni mengaga ke Instagram habis dia tu ada terminologi pelaburan yang lazim digunakan. Jadi dalam kita ni terenah di rumahnya, kalau sekiranya kita ni kan belajar, bolehlah kita ni melihat posting-posting habis dia tu supaya meningkatkan lagi pengetahuan kita ni mengenai perkara-perkara ini.
Jadi kami berharap melalui dua pendekatan ini kami dapat menghubungi berbagai lapisan masyarakat dan juga dari segi different ages untuk memastikan financial inclusiveness. InsyaAllah BIBD juga akan mengkayahkan financial literacy series, iaitu topik yang akan memberi info mengenai belanjawan. Bajet ni bukan untuk negara sahaja, untuk diri sendiri, untuk keluarga ketani, menabung untuk masa-masa kecemasan, menabung untuk persaraan, pelaburan dan sebagainya. Jadi kaedah ini diharapkan akan dapat memberikan kesedaran dan juga meningkatkan lagi tahap celik kewangan ketani dari usia yang lebih muda. Inisiatif lain yang telah pun dibuat oleh BIBD juga ialah seperti produk aspirasi, produk yang membolehkan penyimpan untuk memenangi wang sejumlah RM250,000. Jadi produk ini boleh disertai secara digital dan penebusan jika berguna usia itu juga boleh dibuat secara digital. Jadi kami punya intention dengan produk ini selain dari memupuk budaya menabung, savings culture, ialah juga untuk membiasakan orang ketani untuk berurusan ataupun membuat transaksi kewangan secara digital. Jadi itu untuk persendirian di mana ketani boleh secara persendirian ketani boleh menggunakan melalui BIBD Next Gen atau aplikasi mobile. Bagi perniagaan pula, bagi akaun perusahaan mikro, kecil dan sederhana umpamanya, juga ada kami buat dan ianya boleh dibuka dengan deposit serendah RM50 dan ianya boleh dioperasikan secara digital juga. Jadi harapan kami ialah ramai peniaga MSME akan mendapat akses dengan deposit yang rendah ini. Jadi Next Gen ialah ekosistem BIBD untuk financial literacy untuk ditingkatkan bagi merealisasikan wawasan 2035. Ya. Okey, kita pun sudah berada di penghujung wawancara kita. Mungkin secara ringkas 1 minit ya Puan, bagaimana kita mendorong orang tua warga emas untuk menggunakan perbankan internet ini secara ringkasnya? Okey, ia amat mencabar tetapi apa yang telah kami sediakan ini secara bersemuka ialah duta-duta perkhidmatan di cawangan kami. Akan tetapi ini anda dapatlah terkena ketani work from home. Jadi duta ini akan mengajar untuk menggunakan mesin ATM atau selain daripada itu, selain menggunakan mesin layan sendiri, ada juga wakil perkhidmatan pelanggan digital yang akan mengajar orang ramai termasuk warga emas ini macam mana membuat transaksi secara digital melalui aplikasi mobile. Jadi selain daripada itu daripada media sosial juga secara digital, kempen Go Digital kami juga boleh habis kita lihat dari sana, insya-Allah. Terima kasih Puan. Jadi terima kasih Puan. Itu dah tadi kita telah insya-Allah kita akan dapat berjumpa lagi dan kita mengucapkan assalamualaikum kepada dua-dua narasumber tetamu ketani. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam.